Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'un. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صدق الله العظيم. Kita baca qunut nazilahna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله
اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم اللهم إنا اللهم يا منزل الكتاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Amin ya mujibad du'a as-sa'ilin wa ya qabilat ta'win wa ya rahimat du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sekian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Setinggi-tinggi puji dan syukur kita kehadrat Allah Azza wa Jalla dengan jemputannya, dengan limpahannya, melalui rahmatnya yang maha luas. Pagi ini sehari lagi usia dipinjamkan, kita dapat bernafas, hidup di atas muka bumi, menerangi satu lagi kehidupan, meniti jalan-jalan yang diridhai Allah, menagih rahmat dan kasih daripada Allah untuk terus berada dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan izin Allah, insya-Allah kita akan sambung mudzakarah kitab Hidayatus Sibyan. Didikan untuk kanak-kanak, Hidayatus Sibyan. Kita meletakkan akal kita seperti kanak-kanak apabila kita berani memegang kitab Hidayatus Sibyan. Kita berkata kepada diri kita, aku masih lagi anak-anak dalam ilmu. Aku masih lagi sikit. Aku masih lagi belajar. Tahap anak-anak.
Sampai bila lah nak cerdik? Sampai mati. Sampai mati dah tak cerdik situ lah. Tak apa lah. Orang yang mengaku bila dia tak tahu, maka dia akan terus belajar untuk dia tahu. Tapi kalau orang yang mengaku dia tahu, dia takkan cari dah mana-mana majlis ilmu untuk dia belajar, sebab dia rasa dia dah tahu. Baik, sambungan kitab kita. Kalau dalam kitab jarinya muka surat 17, Rumi 92, ada lagi. Kita sama semua. Sama semua nah. Kitab Rumi muka surat 92. Okey, duduk antara dua sujud teh. Duduk antara dua sujud. Baik, kita cuba tengok dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perbicaraan rukun-rukun sembahyang, dia letak di sini perbicaraan kita pada bulan yang lalu, iaitu sujud, duduk antara dua sujud. Kita telah pun bermudzakarah bersama-sama berkenaan dengan sujud, yang mana telah pun diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah berpesan, hendaklah kamu sujud di atas sab'atu a'dha, kata Rasulullah, atas 7 anggota. Yang mana yang pertama dahi, yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kaffain, yakni 2 tapak tangan, kemudian rukbatain, dua lutut, dan rijlain, dan 2 kaki. Menjadikan jumlah 7 anggota yang diwajibkan untuk kita letak ketika mana sujud bagi orang yang berkuasa, orang yang berkemampuan, orang yang tak ada apa-apa keuzuran. Namun untuk orang yang berkedudukan dalam keadaan uzur, darurat, maka buatlah macam mana pun. Jadi sembahyang saya. Baik, dan kita telah pun didedahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang mana sujud itu ada 2 kali, sujud itu ada 2 kali, dan Nabi ajar kita di dalam setiap rakaat perbuatan paling istimewa ialah sujud. Sebab itu dia ada 2 kali. Sebab setiap kali hamba itu membenamkan wajahnya ataupun meletakkan wajahnya ke bumi, itu adalah perbuatan tawaduk. Tawaduk ini merendah diri yang paling dekat dengan Allah. Waktu yang paling hampir kita dengan Allah ketika mana kita meletakkan wajah yang kita duduk jaga, duduk di atas ni, ke bumi. Iaitu tempat duduknya kaki, tempat duduknya kemaluan, tempat dibuang segala najis. Kita terus membenamkan wajah kita ke bumi, maka ketika itulah satu perbuatan yang paling muqarrab, yang paling dekat di sisi Allah. Apa dia? Sujud. Bisiklah pada Allah, mintalah pada Allah dalam suasana-suasana sujud yang sedemikian. Maka sujud itu adalah perbuatan wajib. Tasbihnya adalah sunat, dan Rasulullah mengajar kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Walaupun dia ke bawah, tapi dia masih a'la, yang tertinggi. Hang sujud muka hang benam ke bumi, tempat hang jejak, tetapi hang minta pada Tuhan yang maha tinggi. Kamu bisik di bumi, kedengaran di langit. Doa diangkat naik ke langit, padahal kita berbisik di bumi. Dan perbuatan itu diulang 2 kali pada setiap rakaat. Kalau kata rakaat ada 4, berapa kali sujud? 8 kali sujud. Kenapa diulang banyak kali? Perbuatan itu atau rukun fi'li itu paling istimewa di sisi Allah, sebab Allah rasa kita dekat dengan dia, berbisik terus. Sebab tu dalam sujud itu ada doa-doa yang tertentu yang boleh kita bawa. Kemudian hari ini kita akan sambung satu lagi perbuatan
duduk antara dua sujud, ataupun dalam bahasa lain duduk iftirash. Duduk iftirash, IFTIRASH. If, IF bukan is, tapi if. Iftirash, IFTIRASH. Mungkin kalau tak betul saya tahu cikgu ramai depan ni, sila berbetulkan spelling. Saya tak berapa cakap dalam ejaan Rumi, tapi insya-Allah kalau Arab dan Jawinya insya-Allah. Okey, apa maksud iftirash ni? Hampar. Kita tengok apa diakah yang dimaksudkan dengan hampar tersebut. Hampar tu hampar apa? Okey, tak apa kita baca dulu. Duduk antara dua sujud, duduk iftirash. Itu kena ingat. Iftirash ni apa? Hampar. Hampar apa kita apa? Baik, bermula duduk antara dua sujud, iaitu 4 syarat. Dia ada 4 syarat ya. Yang pertama, bahawa ia kemudian daripada sempurna sujud yang pertama. Nak duduk iftirash, kena sempurna sujud yang pertama. Tak boleh duduk lagi. Bermakna bila mana kita bersembahyang secara sihat, bukan sakit, kita nak turun sujud, kita turun yang sihat, letak lutut, letak tangan, letak dahi dan hidung. Dia tak letak punggung. Punggung tak sampai lagi sebab dia orang sihat. Kecuali kalau orang sakit. Orang sakit lain. Tapi kalau orang sihat, letak lutut, letak tangan, kafain, letak tangan, letak dahi, letak hidung. Itu sujud orang yang sihat. Sempurna. Sihat subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dan itu dia kata sujud yang sempurna. Kemudian baru bangkit duduk iftirash. Jangan ia qasad dengan angkat kepalanya itu bagi yang lain daripada duduknya. Okey. Dia semuanya berjemaah. Dia dengar macam mau bunyi Allahu Akbar, dia ingat imam dah bangkit. Dia pun terangkat kepala dia. Tengok-tengok, dia pun tak bangkit lagi. Dia seorang terbangkit. Apa yang dia perlu buat? Tunggu. Jangan sujud. Kalau sujud batal. Aku seorang tu. Semua sujud balik. Batal. Batal. Pasal dia tak qasad. Dia tak qasad. Dia batal. Okey. Ataupun dia sujud-sujud, kan? Dia sujud-sujud, ada pasiak ke, ada duri ke, tercucuk di dia. Dia terangkat. Terangkat-angkat, tengok orang semua bangkit je lah. Dah terangkat, alang-alang terangkat. Kan kita suka guna perkataan alang-alang. Alang-alang dah terangkat, bangkit terus. Itu bukan qasad untuk bangkit. Dia kata, lepas tu dia ataupun dia dengar orang panggil, anak kau panggil, cucu kau panggil, atau nak tengok siapa kau lalu. Ni kerja sembahyang budak-budak ni nama pun jatuh sendirian. Okey. Yang ketiga, membetul akan duduknya kadar kuasanya. Duduk iftirash sekadar yang kuasa, dan sunat membaca padanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey. Saya nak panggil seorang, kita nak duduk iftirash. Okey? Boleh nak? Mereka siapa? Ini boleh? Duduk rapat. Mas siapa dia? Yang duduk depan. Tak boleh. Tak malam. Boleh bagi sahabat kita. Baik. Mana? Tak bayar mah.
Oh, ambil orang tak sakit kaki. Nampak? Okey, nampak. Ni yang kata istirahat ni. Ini yang empat. Okey. Ini istirahat ni. Yang ni yang kata istirahat. Nah. Hampar kaki. Kaki belah mana? Hampar kaki yang di sebelah kiri. Kiri, ni kiri. Dia duduk, dia hampar kaki. Itu nama istirahat. Kemudian kaki kanan. Kau silap ni. Betul lah. Okey. Ni kaki ni. Dia kena pacuk. Tak sakit. Sakit lah. Tak sakit, sakit tak ada. Tak sampai sini. Mana ada depan? Oh, okey, okey, maaf tak, maaf tak. Tak sakit. Maaf. Ini daruri. Okey, ini daruri. Okey. Sini sikit dah. Maaf dah. Mana ni? Kita pergi yang okey duduk. Saya kaki sikit lah, nak. Kami nak kongsi ini. Okey, duduk kaki. Okey, duduk. Duduk. Angkat, buka sekali. Buka sekali, okey. Ni lah istirahat kaki ni apa? Naik datang. Punggung naik datang. Okey. Cantik. Tangan tak ada tekuk. Ini dinamakan istirahat. Satu kaki dihampar, satu kaki dilipat. Ini nama dia istirahat. Apa maksud istirahat? Hamparan. Nah, dihamparkan. Kemudian kedua-dua belah tangan diletakkan di atas lutut. Sama betul-betul dengan kepala lutut. Jangan letak pegang kepala lutut begini. Okey, dari ke depan. Dari ke depan. Okey. Ni. Macam ni. Nah. Macam ni. Hujung cari betul-betul dengan bukan di macam ni. Bukan pegang macam tu, okey? Istirahat ni hampak dengan dapat ringan sekali hampak. Itu nama dia Iftirash. Iftirash. Dan nama hamparan. Terima kasih. Faham lah kan? Yang saya kata hamparan tu, kan? Okey. Kawan-kawan Google Meet nampak ke tak tu? Allah lah. Ji nampak Ji? Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Salam, ya. Apa tu alang-alang dah Ustazah tunjuk ni kan ada seorang sahabat bertanya, dia kata macam mana cara bila dah turun sujud sajadah tu nak naik balik tu macam mana, adakah perlu dia macam duduk macam seolah-olah kita solat macam biasa macam sujud tu, takut tertambah rukun kan. Okey, baik. Bila dah alang-alang kita duduk kan tadi, duduk istirahat. Kemudian kita sujud kali kedua. Lepas sujud kali kedua, kita nak bangkit naik terus. Adakah dia tekan terus naik? Ataupun dia duduk sebentar istirahat? Okey, kita tengok dah. Ini perbuatan Nabi SAW. Awal-awal Nabi mendapat kefarduan bersolat, baginda akan bangkit terus. Dia tak singgah berhenti seketika. Bagi dia bangkit terus. Dia tak berhenti masa awal. Tetapi tahun akhir Nabi SAW bersolat, baginda berhenti di situ. Sebab apa? Umur Nabi 63. Mungkin tulang lutut, tulang kaki baginda dah berasa sengai-sengai ke sakit, Allah Alam. Tapi kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda berhenti baru bangkit. Macam yang kita dah buat dah. Sebab kita kata ambil lah ajak sebelum tekan bangkit terus.
Dia kena pontisak, lepas tu dia bangkit. Itu juga dipanggil iftirosh. Kenapa? Kerana menghadapi gangguan pada sendi. Itu tahun-tahun akhir. Okey, jadi bagi kita boleh buat kedua-duanya. Sama ada kita nak berhenti sebentar terus bangkit ataupun nak tekan terus bangkit. Pun boleh. Kerana Nabi buat pada kedua-duanya. Tapi kita kalau dah mampu tekan naik terus, elok kalau kita tekan naik terus. Tapi kalau kita tak mampu, kita buatlah macam yang kita dah buat. Kita duduk sebentar, lepas tu baru kita tekan tangan, baru kita bangkit. Bangkit ni tak kira lah dia tungguin pungkok dia dulu naik ke, maaf lah. Ikutlah yang mana yang dia boleh jadi terangkat. Tidak? Itu. InsyaAllah Zina boleh ikut macam tu? Kalau macam sujud sajadah tu Ustazah. Okey, sujud Sujud sajadah. sajadah tu. Sujud tilawah kan? Tilawah. Bila kita dah baca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawrahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihamdihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dia tak boleh iftirash. Dia kena terus bangun. Okey, itu kalau boleh. Kalau dia boleh, kalau berkemampuan. Tapi kalau dia tak mampu, dia memang tak boleh naik. Tak naik terus kalau buat macam tu. Jadi macam dia kena berhenti juga. Namun bagi orang yang berkemampuan, dia tak boleh berhenti sambung. Dia jadi menambahkan rukun. Dia kena bangkit terus. Sebab sujud tilawah itu sunat. Sementara sujud yang dalam solat yang kita berhenti saat tu, sujud tu wajib. Sujud tilawah itu sunat. Oleh kerana sujud tilawah itu sunat, dia dah berlaku satu rukun sujud. Sebab meraihkan surah sajadah. Maka habis kita baca Tabarakallahu ahsanul khaliqin, terus bangkit berdiri. Kalau berkemampuan. Kalau tak berkemampuan sampai tak boleh aku kalau itu pakai tak bangkit terus katanya. Jadi maknanya kena istirahat juga. Kalau berkemampuan batal sebab berlaku lagi satu pergerakan penambahan rukun. Okey, Jin. Okey, yang tu dah faham. Okey, lagi satu soalan tu dia kata kalau tak boleh juga duduk istirahat tu, letak ataupun kita duduk atas tapak kaki boleh ke dia kata? Okey. Kalau tak boleh duduk istirahat, macam tadi seorang kat bayang kita tak boleh duduk istirahat. Bolehkah kalau kita duduk kedua-dua, kita hampar kedua-dua tapak kaki kita? Ya boleh. Sebab tak boleh. Ataupun duduk istirahat ni dia ada dua. Satu lagi duduk di atas kedua-dua tumit. Dua-dua benda ni Rasulullah buat. Rasulullah pernah duduk di atas dua-dua. Dia pacak dua-dua kaki dia duduk di atas tumit tu. Yang tu kata Rasulullah lagi mudah nak bangkit. Lagi mudah nak bangkit. Dan kali kedua diperlihatkan dia duduk satu kaki dia hampar, satu kaki dia lipat. Kenapa yang dia lipat kaki? Sebab senang nak kenjil bangkit, senangnya. Tapi kalau tak boleh, hamparlah kedua-dua kaki tersebut. Tak boleh nak lipat, tak boleh nak kepak, maka dihampar kedua-duanya. Buat sekadar mampu, tapi usaha dulu untuk menyempurnakan macam yang Rasulullah ajar. Usaha dulu, dah sehabis usaha, tak boleh sakit. Orang kita kerahkan, kaki kita cekakkan, barulah dibenarkan untuk perbuatan-perbuatan yang lain. Sebab kita dah berjanji, kita nak solat macam mana Rasulullah solat. Okey, itu bab duduk iftirash. Fahamkan? Okey, disunatkan kita membaca padanya. Okey, ini bacaan sunat. Bila dikatakan bacaan sunat, tak mau baca apa pun boleh. Ini yang didatangkan daripada hadis-hadis sahih. Apa bacaan dia? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Stop kat tu. Wa'afani ni buat bulat. Okey, buat bulat. Sekali saya contoh. Kenapa? Okey. Saya nak petik hadis-hadis sahih.
Nah, saya nak petik hadis-hadis sahih. Hadis sahih karangan Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala mengatakan, hadis diambil daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Imam At-Tirmizi, Abu Hurairah telah pun bercerita bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam safarnya maksud dia dalam solat musafir. Solat musafir ni apa? Solat jamaah. Waktu duduk antara dua sujud, baginda baca Rabbighfirli, Rabbighfirli 2 kali. Yang tu je. Dekat tu je. Hadis ni hadis sahih. Okey. Karangan Imam At-Tirmizi. Kemudian hadis seterusnya, hadis diriwayat daripada Ibnu Majah. Hadis riwayat daripada Ibnu Majah mengatakan baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam solat sempurnanya baginda membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu je. Tak ada wa'fu anni, tak ada. Takat wa'afini sahaja. Okey, yang tu daripada Ibnu Majah. Satu lagi hadis. Hadis diriwayatkan daripada Imam Abu Daud. Imam Abu Daud dia kata, aku mendengar Nabi SAW membaca di dalam duduk antara dua sujudnya, Allahumma ghafirli warhamni wajburni warfa'ni wa'afini. Wa'afini last kali apa? Warfa'ni. Allahumma ghafirli warhamni wajburni warzuqni wa'afini warfa'ni. Apa yang tak ada? Wa'fu'an. Tak ada? Tidak. Baik. Ini kata imam-imam muktabar yang meriwayatkan hadis-hadis sahih. Baik. Kita cari seorang ulama yang sentiasa mendampingi hadis sahih. Siapa dia? Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Malik, tidak ada satu pun hadis sahih yang menyebut wa'fu anni. Tak ada. Okey, kita selama ni kita sebut, tidak? Termasuk saya. Kita sebut. Waktu saya mula-mula belajar dulu, Tok Guru kami dia suka kata, hampa pergi ambil tangan dia. Kita jadi tengah-tengah. Mungkin kita belajar daripada sekolah rendah. Fardu ain dulu, Tok Guru kita ajak, dia sebut macam tu. Kita pun tahu, nak kata macam tu. Inilah dinamakan beramal tanpa dalil. Betul lah. Kita berdalilkan kepada guru yang mengajar kita dan kita tak ada lah nak main terdedah dengan kitab-kitab yang punya besar-besar, kitab hadis Bukhari yang ada berapa puluh ribu hadis sahih. Kita tak terdedah dengan sedemikian. Al-maklum lah baru duk belajar hadis 40. Nak pergi baca hadis yang 10,000 sahih. Sahihain tu memang tak pun. Jadi bila dah dikata macam tu, kita tengah, aku pergi ambil mana dalil ni. Baik. Jika nak bersandarkan kepada dalil hadis sahih, tidak ada perkataan wa'fu anni yang selama ni kita dah baca. Namun, adakah selama perbuatan kita yang tak bersandar kepada hadis sahih ni berdosa? Tak berdosa. Tidak leceh. Aku dah sembahyang 40 tahun dah rupanya. Tak ada wa'fu anni. Memang tak ada. Pergilah cari mana-mana hadis sahih. Memang tak ada. Yang ada ini adalah cadangan para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Mereka pergi ambil tang mana wa'fu anni ni? Mereka cerita sendiri ke buat sendiri? Tak. Sebab
Kata Nabi SAW, di dalam pergerakan kamu dalam solat, rukun qauli kita dalam rukun fi'li kita dalam solat, ketika mana duduk antara dua sujud adalah duduk orang yang berdoa. Okey, kita tengok kita ni lepas-lepas habis sembahyang terlirik-lirik, nak berdoa ni tak akan bangkit lipat kaki, tidak. Duduk istirahat tu duduk orang berdoa. Jadi di dalam doa, maka ditambah oleh ulama satu perkataan lagi. Apa dia? Wa'fu anni. Okey, tengok erti dia. Rabbi, wahai Tuhanku. Ighfirli, kita sambung. Tergugurkan hamzah wasal tu. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Warhamni, sayangilah daku. Rahmatilah daku, sayangilah daku. Wajburni, tutuplah keaibanku. Warfa'ni, angkatlah darjatku. Warzuqni, berilah rezeki kepadaku. Wahdini, beri petunjuk bimbingan padaku. Wa'afini, sihatkanlah tubuh badanku. Wa'fu anni, dan maafkanlah aku. Kenapa dalam bicara Nabi SAW dalam duduk antara sujud tak ada wa'fu anni? Maafkanlah daku dengan ampuni daku. Sama tak? Itu dipanggil dalam bahasa Arab muradif. Dua perkataan yang sama erti. Muradif. Cuma wa'fu anni ini macam satu lagi rayuan pada Allah. Sialah kat aku. Mula minta ampun, aku minta maaf. Ya, tolonglah maafkan aku. Sialah kat aku. Satu lagi rayuan. Last kali minta pada Allah, ampunkanlah dosaku. Rahmatilah aku. Tutuplah segala keaibanku. Angkatkanlah darjatku. Rezekikanlah aku. Beri pimpinan kepada aku. Sihatkanlah tubuh badanku. Kesialah kat aku. Jadi menagih belas kasihan daripada Allah dalam doa yang pendek, dalam kedudukan yang paling cantik. Duduk beribadah ialah duduk iftirash. Duduk memohon rahmat daripada Allah ialah duduk iftirash. Jadi kalau kata selepas hari ni nak baca doa duduk antara dua sujud, nak tambah dengan wa'fu anni ataupun nak buang wa'fu anni, boleh ke tak boleh? Boleh. Hari ini belajar dengan ilmu berdalil dengan hadis. Okey. Bila ada ilmu baru kejap dalam hati kita ada pasal. Nak terus beramal dengan wa'fu anni boleh tak? Silakan. Lama dah kami dia beramal dah kecil-kecil, reti-reti semayang pun yang tua dah baca. Silakan. Teruskan. Tapi kalau hari ni rupanya selama ni aku bersolat tak berdalilkan kepada hadis sahih, tak bersandarkan kepada hadis sahih. Aku hanya bersandarkan daripada apa yang guru aku ajar. Tak mau kata dah wa'fu anni, boleh? Silakan. Faham tak? Faham. Kadang-kadang kita ni kan dah duduk tu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Lajak tu, orang terlajak. Tak usah patah balik. Okey, tak usah patah balik. Tapi kalau kita nak ambil, boleh ambil. Okey. Yang tadi, yang kata Abu Hurairah, Rasulullah pernah kata, Rabbighfirli. Dia kata 2 kali ya. Bukan dia kata 3 kali. Dia kata 2 kali saja. Boleh tak? Boleh. Minta apa? Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa. Pada duduk istirahat tu. Ampunkanlah dosaku, ampunkanlah dosaku. Sependek-pendek tempat dia di antara rukun pendek. Duduk antara dua sujud ni dia adalah di antara rukun yang pendek. Maka
ketika mana baginda bersolat jamak qasar. Anda sembahyang 4 boleh potong tinggal 2 kan? Sembahyang 4 dipotong tinggal 2. Kemudian pada bacaan-bacaan yang panjang pun boleh dipotong-potong. Bacaan yang sunat lah. Sekali dipotong Fatihah yang ada 7 tinggal 4. Tak boleh. Okey. Pada bacaan yang sunat seperti doa duduk antara dua sujud. Nabi baca Rabbighfirli. Sebab tu bila sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan qabliyah dan ba'diyah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andainya hak yang 4 tu pun boleh dipotong tinggal 2, maknanya qabliyah dan ba'diyah tu tak payah buatlah. Tapi kalau nak buat, boleh. Nah, ini perbincangan yang panjang melalui ulama-ulama fiqh. Boleh dibuat. Ini lepas sembahyang zuhur, kan dia ada ba'diyah dia. Jangan buat lagi. Buat dulu asar. Sekali lagi buat ba'diyah zuhur selepas asar. Pasal apa? Pasal kan tak ada sembahyang, tapi dikhitabkan ataupun diruduk kepada sembahyang sunat ba'diyah lepas zuhur. Dalam waktu zuhur. Baik, kata Nabi SAW, barang siapa yang selalu istiqamah buat sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, tapi bila dia dalam musafir, dia tak buatlah sebab dia dalam musafir, maka tetap dikira pahala buat. Tetap dikira pahala buat. Kerana musafir ni, siapa nak tunggu kita lama-lama, dia dah lah. Orang kata musafir tu boleh ringkas-ringkas. Tapi sembahyang qabliyah ba'diyah zuhur sebelum 4, selepas 2, atau sebelum 2, selepas 4. Kemudian buat qabliyah asar pula, dia nanti buat, banyaklah pula. Orang usaha bagi yang ringkas-ringkas, hampir cara yang susah. Jadi itu kata Abu Hurairah, Nabi dia baca Rabbighfirli 2 kali je. Jadi boleh dah kita nak buat itu? Boleh. Berpandukan daripada hadis-hadis soal bila dah hari ni belajar, boleh dah. Baik kita pergi sembahyang tarawih, imam laju. Sampai kita pun, sebenarnya doa paling cantik ni, doa dalam duduk antara dosa lah. Minta Allah ampunkan dosa, minta rahmat daripada Allah, minta Allah tutup aib kita, aib ni banyak sungguh. Kejahatan kita ni banyak sungguh, keburukan kita banyak sungguh. Minta Allah Ta'ala tutup. Wajibur ni tu. Jebur maksudnya tampalkan segala kekuranganku. Maksudnya tutuplah segala aib yang tak elok, jangan bagi orang tengok ketika aku hidup sampai aku mati. Warfa'ni, angkatlah darjatku. Untuk ada dekat di sisi Allah. Warzuqni, beri rezeki kepadaku. Rezeki ni tak semestinya yang kita makan minum. Tak semestinya yang harta yang kita miliki. Rezeki ini merangkumi semua aspek kehidupan. Ada masa tu rezeki, badan sihat tu rezeki, kasih sayang tu rezeki, boleh beribadah tu rezeki, boleh berjumpa tu rezeki. Banyak. Dan kemudian wahdi ni, pimpinlah aku untuk sentiasa berada di atas jalan petunjuk wa'afini. Janji badan sihat, wa'afini. Di wa'afini ni kalau kata tak mau bubuh pun, tak apa. Lepas hari ni, bukan saya kata jangan bubuh. Lepas daripada hari ni, tak mau bubuh pun tak apa dah. Ada pasal. Kita tidak boleh duduk dengan orang yang duduk kata. Taklah kami belajar lah. Okey. Boleh tak? Bubuh pun boleh, tak bubuh pun boleh. Tak mau baca Quran boleh tak? Boleh. Tak mau baca Quran pun boleh. Sia-sia je sembahyang. Baca bila kan doa. Okey. Dan tiada harus memanjang akan duduk antara dua sujud. Ini lebih daripada kadar masa, sekurang-kurang tahiyat. Jangan panjang sangat. Dah kata dia duduk-duduk berdoa, panjang sangat. Dia di antara rukun pendek. Jangan melebihi bacaan tahiyat. Jangan melebihi bacaan tahiyat. Dia kata dengan sengajanya.
Dan demikian juga pada i'tidal juga adalah satu rukun yang pendek. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban. Dan boleh nak tambah sikit saja lagi. Apa dia? Doa kunut. Boleh? Nah, boleh tambah doa kunut. Okey, macam sekarang ni kita dalam suasana perang. Boleh tambah dengan kunut nazilah. Okey, kalau untuk kunut nazilah, boleh tak kita nak campurkan dia dengan kunut subuh? Boleh. Nah, boleh. Tapi jangan kita sebut wasallallahu lagi. Allahumma hadini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yazillu man walait, wa la yu'azzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'ala, lakal hamdu 'ala ma qadait, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina. Sambung. Last kali izimhum wansurna alaihim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Habis. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan kata, tak sunat kata dalam doa kunut, tak sunat kata walhamdulillahirabbil alamin. Cuma kena kata wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Akan tu je. Okey, kalau nak baca umi selawat yang terbaik nak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Boleh? Boleh. Jadi walaupun panjang tetapi dengan bertujuan, itu tak mengapa. Kan rukun i'tidal adalah rukun yang paling pendek. Tapi atas sebab bertujuan maka boleh. Maka tiada harus memanjangkan dia lebih daripada kadar masa membaca Fatihah. Jangan lebih daripada kadar baca Fatihah. Fatihah 7 ayat. Kita nak Sami'allahu liman hamidah adalah satu masa yang paling pendek. Dengan bacaan yang pertengahan. Cukuplah. Yang sederhana sahaja. Jangan terlalu panjang. Okey. Habis. Selesai untuk duduk antara sujud, kita nak sambung kepada tahiyat awal. Boleh? Okey, baik. Syahadan. Syahadan ni ambil perhatian. Syahadan ni bahasa Arab. Ambil perhatian semua. Mari kita pakat-pakat tengok semua. Lebih kurang macam tu. Maka apabila ia dapat 2 rakaat pada sembahyang fardu yang lain daripada subuh, maka sunatlah ia duduk bagi membaca tahiyat awal, dan iaitu setengah daripada sunat ab'ad yang 8. Okey, bila mana kita dah sembahyang 2 rakaat lain daripada solat subuh. Solat subuh memang 2 rakaat, tapi duduk terus tahiyat akhir. Tapi kalau solat lain daripada 2 rakaat, contoh dia maghrib 3, isya 4. Maka setiap kali kita duduk pada kita berada dalam tahiyat rakaat kedua, ada di situ tahiyat awal. Duduk sebentar di situ. Duduk macam mana? Duduk istirahat juga. Duduk istirahat juga. Yang mana kalau tak mau duduk atau terlupa, terbangkit terus, jangan patah balik duduk. Kalau patah balik duduk, batal. Saya balik, tak duduk dari akhir, tak ada awal. Dia turun pelan-pelan. Atau dia sembahyang berimam. Dia dah bangkit berdiri. Dia juga, orang baru baca tahiyat awal. Aku dah berdiri, kita baca orang-orang. Jangan duduk. Dia duduk batal. Sebab yang tu sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Hang dirilah terbaca orang-orang tak tu saya faham. Pasal dia dah belajar. Okey? Dia ni yang kita kan membaca tahiyat awal tu adalah sunat ab'ad. Baca pun tak apa, tak baca pun. Tapi seeloknya baca. Kalau tidak, kena buat sujud sahwi. Okey, kita tengok dah. Sunat ab'ad. Apa maksud ab'ad? Faham? Dia
setengah sunat. Ab'ad bermaksud ba'd, setengah sunat. Makna dia sunat yang sangat-sangat dituntut, suruh buat juga. Kalau boleh, kalau tak lupa buatlah. Kita ni biasanya kalau tahiyat awal kita tak lupa, tapi kalau kunut yang suka nak terlupa sangat. Ya? Kalau tahiyat awal tu alhamdulillah. Kalau kunut tu kadang terlajar, dah turun. Tak boleh buat sana, kan? Ya? Ha? Sujud sahwi lah. Nah, jangan patah balik rosak. Nah, sujud sahwi. Okey. Sunat ab'ad ni dia ada 8. Nah, dalam solat kita ada 2 jenis sunat. Satu sunat ab'ad, satu sunat hai'ah. Sunat ab'ad ni ada 8. Lain daripada sunat ab'ad ni semua sunat hai'ah. Okey, apa dia? Pertama membaca tahiyat awal. Kalau tak ada macam yang saya kata tadi, bangkit, dah terbangkit, bangkitlah. Kalau dah bangkit, baru duduk, kita kata baru duduk tunggik bangkit. Faham tak? Maaf lah kalau bahasa saya tak cantik sikit lah. Selain daripada tonggek nak bangkit, baru duduk tunggik nak bangkit. Okey. Baru duduk tunjai nak bangkit. Baru duduk gaya-gaya nak bangkit. Okey. Itu teringat. Kalau baru duduk gaya-gaya duduk tunjai nak bangkit tu, ayat awal. Okey, duduk. Tapi kalau dah terangkat punggung daripada lantai, terangkat dah punggung daripada lantai, jangan ada. Tak boleh dah. Tapi kalau kita dah baru duduk tunjai nak bangkit tu, boleh lagi duduk. Kalau dah terangkat dah punggung, dah terlambat. Tambahlah kalau berdiri. Okey? Jadi dia dah tinggal dah tahiyat awal. Itu sunat abad. Dia tak dah. Dia tinggal dah tahiyat awal. Yang kedua, dia baca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu. Sampai habis, tiba-tiba Allahumma sholli ala Muhammad, dia tak baca. Dia bangkit terus. Walaupun tahiyat dia baca elok, tak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tak baca. Pun sama. Dia tinggal sunat abad. Tadi aku kelang kabut bangkit, tak ada baca selawat, punya kelang kabut. Tak ada baca selawat. Maka ketika itu dia kena sunat sujud sahwi. Dan yang ketiga, selawat atas keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk tahiyat akhir. Dalam tahiyat awal tak ada wa ala ali Muhammad, tak ada. Allahumma shalli ala Muhammad saja. Wa ala ali Muhammad tak ada di dalam tahiyat awal. Dia ada dalam tahiyat akhir. Kalau tak baca yang tu, kena buat sujud sahwi. Dan yang keempat, duduk bagi sekalian yang tersebut. Kena baca sambil duduk. Jangan baca sambil berdiri. Dahlah dia berdiri, dia tak ada duduk, tak apalah, aku ganti. Hak tahiyat awal tu aku ganti baca sambil berdiri. Boleh tak? Tak boleh. Kalau dia nak baca juga, dia kena sujud sahwi. Dan yang kelima, baca kunut. Kita tahu lah, tinggal kunut kena buat sujud sahwi sebab dia sunat abad. Yang keenam, selawat atas Nabi dan atas keluarga Nabi yang kita sebut wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Selawat atas Nabi dan keluarga Nabi. Yang ketujuh, salam atas Nabi dan ahli keluarganya. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu juga dalam kunutnya. Dan yang ke-8, berdiri bagi sekalian yang tersebut. Untuk baca kunut kena berdiri. Beza lah. Tahiyat awal kena duduk, kunut kena berdiri. Kalau baca kunut tak berdiri, dia duduk, maka dia kena sujud sahwi. Lain kalau contoh orang sunat duduk. Orang sunat duduk dan contoh. Okey. Dan barang siapa meninggalkan satu daripada yang 8 ini, maka sunat sujud sahwi. Sampai tinggal salah satu daripada 8 ni. Jadi nak bagi mudah lagu ni lah, senang. Siapa tinggal baca tahiyat awal, siapa yang tinggal baca kunut, sujud sahwi. Senang. Tidak? Itu lagi faham. Terlupa juga, seorang bagi salam. Pun tak apa. Pun tak mengapa. Kadang-kadang punya lupa lah. Allahu Akbar. Ni kerja syaitan ni, dia kacau hati kita. Padahal tak pergi mana pun. Panjang lagi
masa aku ni baca dah lu ingat ni sat lagi nak kunut sat lagi nak kunut. Macam dia turun. Tak apalah, saya kita buat dulu saya. Dia lagi salah. Aduh lah. Maka tidak mengapa. Tapi cuma kita rasa kalah lah. Tak apa nak seronok lah. Bolehkah kita buat lain? Tak payahlah. Okey, tak boleh. Okey, baik. Sebagai tambahan tentang tahiyat kan. Bila tahiyat kan kita ada angkat jari, angkat jari. Okey, kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Okey. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam tahiyat kita ada satu kalimah agung, kalimah azam. Kita baca tahiyat sama-sama boleh? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini kalam ni rukun qauli wajib bagi baca dia. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kemudian kita ada lafaz azam, lafaz yang paling mulia. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Kita fokus pada kalimah ashhadu an la ilaha illallah. Tang illallah tu angkat jari. Kita mazhab Imam Syafi'i meletakkan ibu jari di pangkal jari telunjuk. Tahu pangkal jari telunjuk dia yang ni, hak last ni. Tang sini. Meletakkan ibu jari di pangkal jari telunjuk. Okey. Sementara tiga lagi kita genggam. Jadi dah macam tu. Betul tak? Bukan macam tu. Pistol. Okey. Pada kalimah illallah. Nafi isbat. Dalam hati. Illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Angkat ni mazhab Imam Syafi'i dia tak boleh turun dah sampai dia bagi salam. Mazhab Imam Syafi'i dia angkat jari ni dia tak boleh turun dah sampai bagi salam. Bila dah ibu jari yang duduk lekat di sini, jari ni nak boleh angkat tinggi mana? Itu. Tak? Ni orang kuning-kuning. Dia yang boleh duduk melilau kata ni bila jari telunjuk dia, jari ibu dia ni duduk kat lain. Tu yang dia boleh pergi rendah. Tapi kalau dah dia paku. Tahu sini. Cantik sebenarnya mazhab Imam Syafi'i. Saya tak kata mazhab lain tak cantik. Kita bicara, okey? Kita bicara tentang ni. Okey, itu mazhab Syafi'i. Kalau siapa yang dalam Imam bermazhabkan Imam Syafi'i, maka itulah. Angkat dan dia tak boleh turun dah jari ni sampai bagi salam. Okay. Pendapat Imam Hambali, dia angkat waktu yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia illallah begitu. Asyhadu an la ilaha dia angkat ilaha illallah, dia turun. Dia akan turun ni sampai dia bagi salam. Itu Imam Hambali. Angkat dan dia letak balik. Okey. Ni nak buat amalan dengan ilmu ni dah. Itu pendapat Imam Hambali. Imam Hanafi. Imam Hambali, saya silap sebut ke tadi? Saya sebut Hambali tadi, dia Hanafi Hanafi angkat turun balik. Hanafi, maaf saya silap sebut. Hanafi angkat turun balik. Imam Hambali akan mengangkat jari setiap kali sebut nama Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawat
Tulillah, dia angkat pula. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Sebut. Setiap kali disebut nama Allah, Imam Hambali akan angkat jari. Yang kita jumpa ada yang lagi angkat. Saya angkat. Nah, sampai habis. Sampai bagi salam. Selagi dia sebut setiap kali ilaha, itu nama Allah juga. Dia angkat. Nah, itu yang kita jumpa dia angkat. Okey. Itu Imam Hambali. Imam Malik mengangkat sambil menggoyang-goyangkan ibunya. Cari telunjuk dia. Nah, at-tahiyatu salawatu thayyibatu. Dia sedang tulis nama Allah. Itu mazhab Imam Malik. Lepas tu hang ni mazhab apa? Aku tak tahu aku ni mazhab apa. Okey, baik. Kita tahu kita mazhab apa nak? Tahu kan? Tak tahu. Tahu lah. Okey. Buat. Bermakna empat cara tu betul tak? Betul. Cuma pegangan ni jangan tak apa. Aku nak tukar style. Tapi Imam Malik tak kenal dia. Saya nak ikut dia. Tak apa nak ikut style Imam Hambali lah. Setiap kali sebut nama Allah angkat. Hang tak kenal dia. Baik ikut Hanafi, angkat tak tadi? Nah, itu Hanafi. Hang betul-betul siapa dia? Umang. Macam-macam dia jadi. Sumpah. Okey. Berpeganglah di atas satu mazhab. Andai kamu tak tahu. Kita tak tahu. Kecuali kalau kita ni alim empat mazhab. Dia empat mazhab semua dia tahu. Dia boleh beramal, silakan. Tapi hak yang Syafi'i pun hang belilau-lilau Imam Syafi'i tak kenal, Pak Pi ni kenal. Okey. Andainya kita bermazhabkan Imam Syafi'i, buatlah lagu cara tu. Bila kita pakunya ibu jari kita di pangkal telunjuk, maka kita angkatlah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tang illallah tang maki sebab tu angkat tu. Illallah. Jangan buat turun dah. Sampai bagi salam. Mata tengok mana? Tengok jari ke? Tengok tempat sujud? Tak payah tengok jari. Terus saya tengok jari. Tak nampak pun nak lekong jari pun naik. Naik. Tengok tempat sujud. Ni sembahyang duduk sebelah orang Arab. Tengok dia tu punya berulih jari dah. Ini kami belajar dah ni. Ini mazhab Imam Malik. Ini angkat turun. Ini Hambali ni. Hanya dia angkat turun tak angkat kiri dah. Ini Hanafi ni. Orang hebat. Alim buat mazhab. Angkat jari tunjuk angkat tu saja. Okey. Tapi saya yakinlah dalam ni semua Imam Syafi'i. Betul kan? Tengok. Okey, buat macam tu. Lepas ni jangan dulu confuse dah. Macam mana nak buat dah. Nak pilih tang mana, nak angkat tinggi mana, nak buat turun tang mana. Nak angkat ni memang tak boleh angkat tinggi mana pun. Sebab apa? Sebab dia ada paku. Bila dia ada paku, tak boleh lah. Kan? Cuba try. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Satu. Dia tak boleh pinjau dah. Dia tak boleh nak macam ni. Pasal dia ada paku. Cantik tak? Cantik. Elok dah tu. Kalau tak ada paku, dia dah mata. Okey. Tapi adakah mereka yang buat macam ni tak betul? Betul. Cuma kita ni nak memperelokkan. Kenapa? Apa takut jari ni dengan kalimah Allah? Jari telunjuk, ini kata Nabi SAW. Bila mana Nabi disuruh tahnik budak yang baru lahir, Nabi akan kunyah kurma dia, kunyah dia ambil daripada mulut dia akan masuk dengan menggunakan jari
telunjuk. Kenapa tak guna jari manis? Kenapa Nabi guna jari telunjuk? Sebab jari telunjuk ini dia terus daripada hati. Nah, dia terus daripada hati. Maka ketika mana kita mengucap kalimah syahadah, disunatkan kita ikat hati kita. Nah, ikat hati kita dengan jari ibu ni pada pangkal jari telunjuk agar hati kita tu isbat. Pegang betul-betul tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Menafikan segala kesyirikan. Faham tak? InsyaAllah ta'ala. Saya kata beramallah dengan ilmu, bukan ikut orang lah. Sebab tu pentingnya kita belajar. Bila kita belajar, kita ada ilmu, kita beramal dengan ilmu. Bukan aku tengok dia tu buat macam ni, aku tengok dia tu buat macam ni. Tak payah nak kata orang buat macam ni. Buatlah dengan ilmu yang kita belajar. Yakin yang kita belajar itu adalah ilmu mutawatir. Apa ilmu mutawatir? Yang datang daripada hadis-hadis sahihain, insyaAllah ta'ala. Okey tak? Okey, selesai sudah hari ini. InsyaAllah kalau ada rezeki bulan depan, kalau ada rezeki bulan depan, kita tahiyat akhir. Rasa macam masih tak ada je. Nanti saya tengok dulu. Nanti saya tengok dulu. Kalau boleh ada, kita adakan. Kalau tiada, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, ada soalan nak tanya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. 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 Qabliyah 4 rakaat. Terus direct dengan satu salam. Kita berdoakan satu salam. Ya boleh. Tak disunatkan kita buat tahiyat awal. Direct terus. Tak sunat buat tahiyat awal. Tapi kalau kita buat 2 rakaat satu salam, adalah tahiyat tengah tu kan. Tapi kalau kita direct terus, maka tak disunatkan kita buat tahiyat awal. Kalau nak buat juga pun boleh. Duduk biasa buat, terduduk. Okey. Tak apa. Okey. Ya. Apa dia yang awal dengan last tu? Apa dia tu? Tahiyat awal. Tak selawat kat atas Nabi, okey. Ya. Okey, tak ke bawah lagi. Gaya-gaya nak turun lah. Okey. 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 Okey, baik. Tentang doa kunut. Doa kunut. Kita terlajak nak turun. Selagi lutut tak cecah ke lantai. Selagi lutut tak cecah ke lantai. Dah tonggek dah nak turun. Tadi tonggek dah naik. Tonggek dah turun. Tapi lutut tak ada kena lantai. Ataupun tapak tangan tak ada kena lantai. Kalau nak turun tangan dulu. Dia baru duduk suruh nak turun dia. Gaya-gaya. Nak terjun turun. Teringat kunut tak baca lagi. Boleh baca balik. Tapi kalau dah cecah lutut ke lantai, tak boleh baca balik. Batal. Lebih 50 darjah. Okey. Okey, kalau dia ubah tangan. Boleh dia letak tangan. Lepas tu bila dia nak letak muka dia, tangan tu tak sama dengan muka dia. Jadi dia ubah, tak batal. Sebab
Tapi kalau dia angkat dengan sengaja, batal lah. Menambah pergerakan. Tapi kalau dia macam dia tak sihat lah, nah, dia turun tangan dulu. Tengok tangan duduk dekat ni. Sementara dia nak sujud, nak pergi letak tang muka tu, dia ubah tangan dia. Tak apa, kalau kata dia tak sihat. Tapi kalau dia tak tahu dia sihat, tapi dia tak tahu, tak boleh. No? Tolak. Tolak heret tangan. Jangan angkat dari tu. No? Kalau dia tak tahu, kena bagi tahu dia. Setelah dia tahu, dia buat juga, itu boleh batal. No? Apa dia? Kalau dia tak tahu, dia tak batal. Tapi dia wajib atas kita. Kena bagi tahu. Tegak dia. Tegak dengan kasih sayang. Ya, Kak Zimah. Okey, terlajak terus. Terlajak. Kamu sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Okey, terlajak selawat. Tak apa. Tak apa. Nah, terlajak selawat tak apa boleh. Nah, tapi sunat buat sujud sahwi. Menambah rukun. Nah, dia rukun tu, no? Sunat buat sujud sahwi. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, maaflah kalau Kak Ana salah bertanya. Kak Ana kan macam kita dah angkat sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu kan. Lepas tu kita nak kata apa ni, yang ada satu lagi ayat tu Ustaz kata tu, yang masa tu kita nak macam apa, hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih kan. Masa tu kita angkat tangan lagi ke atau dah letak kat bawah kita kena kata. Okey. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih. Sami'allahu liman hamidah. Hamidah tu tangan dah duduk di paha. Okey? Sami'allahu liman hamidah. Hamidah tu tangan dah di paha. Hamdan thayyiban kasiran mubarakan fih. Tak mana tangan duduk tambah. Jangan sami'allahu liman hamidah. Maka duduk kan tak. Sami'allah tu tang sini dah. Sami'allahu liman hamidah tu tangan dah di paha. Okey Kak Ana? Okey, faham Kak Lisa. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Ada sahabat yang bertanya kan, dia kata betulkah, dia kata ada orang cakap ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika angkat jari waktu syahadah ketika tahiyat tu, dia melihat ataupun tengok sejenak pada masa ketika angkat jari tu dan kembali kepada tempat sujud selepas tu. Okey, baik. Terima kasih atas perkongsian. Yang ni bukan orang kata. Ini bukan orang kata. Ketika mana angkat syahadah tu melihat sebentar kepada ibu jari yang terangkat, kemudian kembali kepada melihat tempat sujud yang benar. Itu cara perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana jari diangkat, yang saya kata nafi isbat tu. Baginda memandang kepada ibu jari, kemudian terus mengalihkan pandangan mata baginda kepada tempat sujud. Ya, betul. Okey, terima kasih Ustazah. Okey, terima kasih. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Okey. Ya, silakan Niza. Boleh. Ustazah, masa saya nak minta penjelasan Ustazah, masa Ustazah ceramah di surau As-Sa'dah hari tu kan, masa kita baca yang tahiyat akhir kan Ustazah, Ustazah kata ada pendapat kata sebut Saidina Muhammad, Saidina Ibrahim tu kan. Ada Ustazah jelaskan, Ustazah berpegang pada tak perlu sebut Saidina tu. Maksudnya Ustazah ambil masa peristiwa apa, saya tak jelas masa kat surau As-Sa'dah hari tu. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih berkenaan dengan Saidina dalam tahiyat kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Meletakkan perkataan Sayyidina. Baik, saya nak ambil satu peristiwa Nabi SAW ketika mana mengajar para sahabat bersolat. Waktu baca tahiyat ni, Nabi kata dalam tahiyat akhir wajib ada selawat atas Nabi.
Sahabat bertanya, selawat apakah yang paling terbaik ya Rasulullah? Rasulullah membaca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah ini dapat daripada mana perkataan selawat ni? Daripada Jibril alaihi salam yang mengajar. Jadi dalam kalam Rasulullah tu tanya pula lagi seorang sahabat, ada tak lagi selawat yang paling terbaik daripada tu? Okey, Nabi pun sambung selawat Ibrahimiyah. Tanpa Nabi menyebut perkataan Sayyidina. Nabi tak sebut Sayyidina. Nabi tulis Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai habis. Maka para sahabat ambil terus apa yang Nabi ajak tu tanpa menyebut perkataan Sayyidina. Lepas sahabat, demai tabi'in. Demai para tabi'in. Bila mai para tabi'in, masa tu masuk Sayyidina, ada yang tak masuk. Ada yang kata, siapa kata Sayyidina bid'ah? Sebab Nabi tak pernah kata, sahabat tak pernah kata. Nah, mai tabi'in kata. Maka tabi'in ada hujah. Tabi'in ni di antara yang boleh membuat hujah. Pasal apa panggil tabi'in? Mereka berguru dengan sahabat. Nah, guru mereka adalah sahabat. Bukan dia mereka-reka dah. Sebab nak memuliakan sebutan Rasulullah, maka diletakkan Sayyidina. Nah, jadi ketika ni ada yang nak bawa Sayyidina, ada yang tak mau bawa. Ada yang nak bawa, ada yang tak bawa. Ada yang tak nak bawa. Okey, baik. Waktu ni diterima. Boleh ada dan boleh tiada. Mai para wali Allah. Amalan, kita nak ambil amalan para wali Allah. Maka para wali Allah memilih untuk tidak mengambil Sayyidina dalam tahiyat. Tetapi mengatakan perkataan Sayyidina dalam selawat biasa. Itu sejarah dia lah. Itu sejarah dia. Kan perkataan selawat ni, Allah selawat ke atas Rasulullah. Malaikat selawat ke atas Rasulullah. Ada Sayyidina lah? Tak ada Sayyidina. Sebab Rasulullah bukan Sayyidina kepada Allah. Nah, tapi Rasulullah sebut, ni, ana Sayyidina ala ummati, aku ni penghulu bagi umat-umat aku. Jadi boleh kita nak sebut Sayyidina? Boleh. Boleh. Saya tak mahu kata sebaik-baiknya sebut atau sebaik-baiknya tak sebut. Okey, cuma kalau dah dikatakan Rasulullah dah ajak macam tu, dah pula buatlah. Tapi kalau dalam solat ni, dalam solat, kalau bagi saya tak sebut Sayyidina. Luar solat, sebut Sayyidina. Okey, itu saja. Faham kan? Faham. Jadi lepas tu ada dalam buku, ada Sayyidina, ada tak Sayyidina, Ustazah ya? Dalam buku. Betul. Dalam buku kita ada yang disebut Sayyidina, ada yang tak sebut. Itu mungkin mengikut pegangan masing-masing. Kita cuma kena faham. Jelas, terima kasih. Lagi satu Ustazah, aurat tanya, aurat perempuan bila kita perempuan pergi check up buat pap smear ya, di hospital kerajaan ke private kan, kita yang check tu doktor perempuan Chinese lah kan. Apa pendapat Ustazah? Terima kasih. Okey, terima kasih. Kita pergi buat pap smear di hospital, tak kira lah private ke ataupun kerajaan. Pap smear ni bukan dia cuba ke dalam biji mata kan, kita dalam benda kan. Jadi kita kena buka aurat lah kan. Kita kena buka aurat sebab dia duduk tempat aurat. Dan kalau yang buat tu bukan Islam, tapi dia perempuan, dia bukan Islam, boleh untuk kesihatan. Diharuskan kita buka aurat walaupun kepada lelaki yang bukan mahram, tapi untuk kesihatan. Namun kalau saja-saja tak sakit, hang nak pergi selak depan dia, besarlah. Tapi yang ni kita buat rawatan secara berkala, kena tengok. Sekejap lagi dah teruk baru nak tengok. Pergi tengok doktor Cina perempuan. Boleh lah? Boleh. Diharuskan untuk kesihatan. Diharuskan.
Tapi kalau boleh buat permintaan, tanya ada tak kalau doktor perempuan Islam? Kalau boleh buat permintaan, itu tak ada orang yang tanya, ada yang ni je. Tanya dulu, kok boleh. Kadang setengah tempat dia tak bagi, dia tak mau kan. Dia tak boleh dah ambil ni, kena ambil. Tapi buat dulu permohonan. Kalau kata tak ada, tak apa. Diharuskan. Ini Zana. Terima kasih Ustazah. Jelas. Terima kasih. Kak Hanim. Hilang dah. Okey. Okey. Sujud sahwi. Kita sebelum bagi salam sujud sahwi. Ni dah bagi salam. Kan? Habislah dah. Luput dah dia tu. Apabila kita dah bagi salam, sujud sahwi tu dah luput. Tapi kita nak buat juga. Kita nak buat juga oleh kerana ni. Okey. Yang ni dia ada pendapat. Ada pendapat mengatakan kalau kita tertinggal rukun dalam tahiyat tadi lepas bagi salam tu, aku lupa selawat, boleh masuk balik. Tapi kita terlupa benda hak sunat sujud sahwi, tak boleh masuk dah. Tapi kalau kita terlupa tadi dalam tahiyat aku tak sebut Allahumma salli ala Muhammad, boleh masuk balik. Semula kan. Padahal dah bagi salam dah. Tapi kalaulah untuk tertinggal sujud sahwi tak boleh masuk balik. Kerana dah tahlul. Untuk sujud tak boleh. Untuk benda yang rukun boleh patah balik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. InsyaAllah saya kena mengaji lagi. Okey, ya. Okey. Okey. Okey, kalau terlupa tak apa. Tapi kalau sengaja menambahkan rukun, sujud sahwi pula. Terlupa tak apa. Tambah teringat terus bagi salam. Kan? Lepas dia baca tahiyat, sujud sahwi. Bangkit daripada sujud sahwi, baca tahiyat pula. Yang tu menambahkan rukun. Kalau dengan sengaja batal. Tapi dengan sebab terlupa maka tak mengapa. Okay. Terlajak. Kira? Okay, saya sudah dulu InsyaAllah ta'ala yang baik itu dari Allah. Yang lemah, yang kurang, yang salah silap itu adalah saya punya. Dan ulama tak pernah silap dalam memberi fatwa. Saya selalu melakukan kesalahan. Tolong beri teguran kalau saya silap. Beri pandangan insyaAllah ta'ala. Ilmu Allah kita kongsi bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat fi Filastin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat fi Masjid Al-Aqsa. Allahumma harrir Masjid Al-Aqsa. Allahumma harrir Masjid Al-Aqsa minal qawmil zalimin, minal qawmil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalam. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Kita lagi sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Masuk.
dan